Baik, kita nak sambung balik. Okey, kita nak sambung. Kita nak praktis nak tunjuk contoh macam mana kita nak mudah faham. Menggunakan kaedah pusar ni lah. Tapi sebelum kita orang kata apa, sebelum kita praktis tu, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan cara dia macam ni. Kaedah kami ni, kaedah Akademi Bahasa Arab Guru ni, kita letakkan setiap perkataan tu dalam kategori dia. Kita letakkan tanda dia. Contoh kita baca alhamdu. Kita nak tandakan alhamdu tu dengan tanda apa? Lillah. Li tu tanda apa? Allah tanda apa? Kita ada tanda kita. Tanda tu nanti daripada situ kita akan cari. Baik tuan-tuan ya. Kita pertama ada tanda perkataan itu kita letakkan tanda pangkah macam ni. Tanda pangkah. Apa maksud tanda pangkah? Tanda pangkah ni maksudnya perkataan itu popular. Perkataan popular. Saya tulis popular ya. Saya tulis warna biru. Saya tulis warna biru. Popular. Apa maksud perkataan tu popular? Maksud popular, perkataan tu telah ada dalam diagram warna pink ni. Itu maksud popular. Popular. Maksud popular, saya ulang balik, maksud popular ialah perkataan itu sudah pun dimuatkan dalam diagram, sama ada diagram pink A ataupun pink B. Itu maksud popular. So kalau kita jumpa perkataan tu, kita akan tanda dia dengan tanda apa? Pangkah. Tanda pangkah. Okey. Kalau kita tanda dia dengan tanda, ini tanda apa? Bintang ya? Bintang ataupun star. Orang putih kata star. Orang Melayu kata bintang. Ini maksudnya perkataan itu berulang-ulang. Perkataan itu berulang-ulang. Berulang-ulang tu kat mana? Sama ada dia berulang daripada ayat sebelumnya ataupun dia berulang-ulang dalam kehidupan harian kita. Dia tak ada dalam diagram ni. Tak ada. Tapi dalam kehidupan kita, kita selalu dengar dia. Contoh perkataan apa? Contoh perkataan qala. Biasa dengar qala. Bukan Coca-Cola. Cola. Coca-Cola pun berulang juga. Tapi orang Melayu dah jarang dah minum Coca-Cola. Alhamdulillah lah, bagus untuk kesihatan. Yang kedua dia kata boykot. Tapi kalau itu Coca-Cola pula. Kalau qala, itu perkataannya biasa kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Taala. Qala ni sentiasa berulang. So kalau berulang macam ni, kita tandakan kat bawah dia dengan tanda bintang. Maksudnya apa? Tak perlu diterjemahkan lagi. Kita dah tahu. Tak tahu tepat pun kita dah boleh agak maksud dia. Sebab dah sentiasa berulang. Okey. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kita akan letakkan tanda right. Tanda right ya. Bukan begini, right. Tanda betul ni. Right. Apa maksud tanda right ni? Tanda right ni maksudnya perkataan itu sudah pun digunakan oleh orang Melayu. Orang Melayu dah guna dah perkataan tu. Okey, saya tulis sini. Bahasa Arab yang telah dimelayukan. Bahasa Arab yang telah di-BM-kan. Okey? Itu tanda right. Contoh apa? Contoh perkataan apa? Apa? Perkataan apa tuan-tuan? Kitab. Kitab. Terima kasih. Perkataan kitab. Kitab ni tuan-tuan, tak payah terjemah lah. Orang Melayu pun guna perkataan ni. Bila orang Melayu guna perkataan ni, kita tanda perkataan ni nanti dengan tanda right. So tak payah terjemah lagi lah. Okey? Yang terakhir kita buat nota kaki. Kalau nota kaki ni, maaf Kalau nota kaki tu kita faham lah nota kaki kan? Footnote kan? Kita contoh perkataan tu kita tak biasa jumpa. Dalam diagram tak ada. Dan dia tak berulang-ulang. Dan dia bukan daripada kalangan bahasa Melayu.
maka perkataan tu kita nak tak nak mesti terjemahkan. Maksudnya apa? Perkataan itu kita kata perkataan yang perlu diterjemahkan dan kita letak nota kaki. Contoh perkataan apa? Perkataan apa yang kita tak biasa jumpa? Bagi cadangan. Biasa dengar tak perkataan zinatun? Zina. Biasa jumpa tak? Biasa. Biasa jumpa. Biasa pula lah. Apa maksud dia? Zina. Ha? Zina. Bukan. Kalau zina. Ni zina. Ni zina. Ini zina. Ini zina. Ada tambah tutah di ujung. Biasa jumpa perkataan ni? Okey, tak biasa jumpa lah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam diagram kita tak ada. Berulang pun tidak. Maknanya kita tak pernah dengar perkataan ni. Orang Melayu pun tak guna perkataan ni. Bila kita dah tak tahu makna dia, maka kita akan buat nota kaki. Kita tulislah nombor 1. Nombor 1, apa dia? Zinah maksudnya perhiasan. Okey? Contoh kita baca Al-Quran. Jumpa perkataan yang kita tak tahu langsung makna dia. Dalam diagram pun tak ada. Kita tak pernah jumpa dia. Orang Melayu pun tak guna. Maka kita buat nota kaki. Kita tulis makna dia. Tuan-tuan ya? Itu maksud nota kaki. Itu maksud nota kaki. So daripada keempat-empat ni, 1, 2, 3, 4 tanda ni, hanya satu sahaja yang dikategorikan kita tak faham langsung. Hanya satu tanda ni sahaja yang kita kategorikan kita tak faham langsung. Kalau kita tanda dengan tanda pangkah, bermakna kalau sekarang tak faham, tapi akan datang kita faham. Sebab apa? Sebab kita dah kumpulkan dalam diagram ni. Kita dah kepung siap-siap dah dalam ni. So maknanya mudah. Kita dah kepung siap-siap. Kalau tanda yang kedua dia berulang. Macam qala tadi, berulang-berulang. Tak terjemah pun dah boleh agak dah makna dia. Yang ketiga tanda right. Tanda right lagilah memang orang Melayu guna. Kan? Bila orang Melayu guna, tak payah terjemah. So 3 tanda ni, maknanya perkataan tu dah settle. Dah selesai. Okey? Hanya dengan satu tanda ni sahaja bermakna perkataan tu masih lagi tersangkut. Perlu kepada penterjemahan. Perlu kepada penelitian. Mungkin jumpa sekali kita terjemahlah. Jumpa kali kedua, terjemah lagi. Kali ketiga, terjemah lagi. Jumpa kali keempat, kelima tak terjemah dah. Aku dah boleh tahu dah. Zinah maksudnya perhiasan. Dia dah boleh macam tu. Sebab kita memori kita kuat. Tuan-tuan jangan bagi alasan, saya dah tua Ustaz. Memori saya tak kuat. Itu alasan orang kampung dulu-dulu. Itu alasan orang dulu. Saya suka makan kepala ikan lah Ustaz. Sebab tu saya cepat lupa. Cerita mitos-mitos. Jangan percaya. Saya sebab dulu masa kecil dulu tak ada lampu. Masa letak gula dalam teh tu, banyak semut. Sebab tu saya cepat lupa. Itu cerita kartun semua tu. Kita sekarang ni sebenarnya kita punya memori ni kuat tuan-tuan. Memori kita ni kuat. Cuma kita fokus ke tidak aja. Kalau kita fokus, insya-Allah dapat. Kalau tak fokus, memang tak dapat lah sampai tidak. Okey. Tuan-tuan saya nak praktis. Sekarang ni saya nak praktis. Praktis daripada surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Ini biasalah saya kalau buat kelas sesi pengenalan, saya akan praktis dengan surah Al-Asr. Okey. Daripada sini kita nak tengok berapa perkataan daripada surah Al-Asr kita faham dan berapa perkataan yang kita tak faham langsung. Okey. Kemudian kalau ada masa kita praktis daripada ayat ataupun daripada surah-surah lain. Kita tengok pada masa kita lah. Kalau cukup masa kita praktis pada ayat lain. Kalau tak cukup masa cukup dengan surah Al-Asr ini saja. Kita nak tengok berapa perkataan yang kita dah faham, berapa perkataan yang kita tak faham langsung. Perlukan kepada kamus, perlukan kepada Quran terjemahan dan sebagainya. Okey.
Surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, muat dah? Muat. Wal 'asr. Wal 'asr. Inna al-insan lafi khusrin. Okay? Illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa saw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Okey, tuan-tuan. Siapa yang biasa dengan kelas saya, siapa yang biasa dengan kelas Akademi Bahasa Arab Hud-Hud, kami biasa akan praktis dengan surah Al-Asri. Sebab apa? Sebab dah nak habis majlis. Kita lagi pukul 11 nak tutup majlis. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Okey. Tuan-tuan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau tuan-tuan nak unmute, nak cakap, boleh buka mic, tak ada masalah. Boleh sama-sama teman saya. Tapi kalau rasa mengganggu, tak payah buka. Kan? Kalau rasa mengganggu. Tapi kalau tak mengganggu, saya lebih suka kalau buka. Sebab saya cakap sorang-sorang ni pun rasa macam tak apa nak betul juga tuan-tuan. Okey ya. Okey, dengar dulu. Wal 'asr. Okey, kita terjemahkan dulu ya. Wa ni maksudnya apa? Wa ni maksudnya bukan dan ya. Wa ni maksudnya demi. Demi. Wa ni ada banyak macam. Antaranya demi. Okey, demi. So wa ni demi. Wa ni panggil waw sumpah. Wallahi, demi Allah. Itu, demi tu. Wal 'asri, demi masa. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamar, contoh kan. Wadduha, demi waktu duha. Wassama, demi langit. Itu terpulanglah. Yang penting dia masuk demi. Nanti kita akan kongsikan apa beza waw yang membawa maksud demi dengan waw yang membawa maksud dan. Okey. Saya waw ni maksudnya demi. Saya nak tanda apa tuan-tuan? Nak tanda apa? Saya bagi tahu tuan-tuan, saya tandakan dia dengan tanda pangkah. Tanda X. Maksud tanda X apa? Dia dah ada dalam diagram. Dia dah ada dalam diagram. Dekat grup mana tu nanti saya cerita detail lah. Tapi yang penting dah ada dalam diagram warna pink ni, maka kita tanda dengan tanda X. So kita andaikan bila mana perkataan itu ditandakan dengan tanda X, bermakna perkataan itu kita dah faham. Walaupun awal-awal ni tak faham Ustaz, tak apa. Saya kata tuan-tuan akan faham dengan cepat. InsyaAllah. Yang penting bila dah ada dalam diagram, kita andaikan kita dah faham. Okey, itu pertama. Perkataan yang kedua, al-'asr. Al-'asr kita terjemahkan masa. Isim. Kita terjemahkan masa. Benar. Okey tuan-tuan. Saya nak tanda apa agak-agak tuan-tuan dengan al-'asri ni. Ada setengah ustaz kami, dia tandakan dengan tanda right. Bermakna bahasa Melayu. Sebab diandaikan asar tu waktu asar.
Dah jadi Okey. bahasa Melayu. Tapi kalau saya secara peribadi, saya kata saya letak nota kaki lah. Terpulang lah kan. Kalau saya lah, kalau setengah orang dia kata ni bahasa Melayu Ustaz sebab kita waktu asar. Tapi kadang saya kata asar tu waktu tertentu, dia bukan masa yang Allah Ta'ala maksudkan tu. Tak apa. Pada saya letak nota kaki. Tak apa, saya letak nota kaki. Bermakna perkataan ni kita tak ada dalam diagram. Tak ada dalam diagram kita. Perkataan ni perkataan yang tak berulang. Maknanya kita macam blank lagi. Dan perkataan ni bukan daripada kalangan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. So saya letak nota kaki. Okey, tak apa. Nota kaki nombor 1. Okey, seterusnya inna. Inna kita terjemahkan sungguh ataupun sesungguhnya. Sungguh ataupun sesungguhnya. Saya nak tandakan perkataan inna itu dengan tanda X. X. Tanda pangkah, tanda X. Sebab apa? Sebab dah ada dalam diagram. Saya andaikan kita dah faham perkataan yang ada dalam diagram. Sebab ini kita kuasai cepat je tuan-tuan. Sebab dia berulang banyak kali. Ya. Okay. Kemudian al-insan. Nak terjemahkan apa insan? Insan BM. Kita terjemah insan lah, manusia. Ya. Okey, saya tandakan dengan tanda apa? Right. Tanda right. Sebab apa? Orang Melayu dah guna. Innal insan. Cuma orang Melayu tak kata al-insan, orang Melayu kata insan je, manusia je kan. Bila ada al ni, siapa yang nak bagi tahu pada tuan-tuan? Saya lah kena bagi tahu tuan-tuan. Ini bahasa Arab yang telah dimajukan. Okey. Kemudian lafi. Lafi ni ada dua perkataan yang bergabung. Lafi ada dua perkataan yang bergabung. Kat sini saya gariskan. Saya titikkan. Satu perkataan la, yang kedua perkataan fi. La kita terjemahkan apa? Atas. Pangkah. Oh, tak faham macam mana? Dah. Bagi. Okey. Bagi. Siapa yang tertekan horn tu? Berada. Okey. Fi ni maksudnya bagi. Apakah bukan? Fi ni maksudnya pasti. Pasti ya. Pasti. Bagi pun dia ada juga maksud bagi tapi ada dalam konteks yang lain lah. Ini pasti. Saya nak tandakan perkataan la ini dengan tanda pangkah juga. Sebab Pasti tu kat la kan kat P Ustaz? dekat la. Kat la. La itu maksudnya pasti. Bukan bagi ke Ustaz? Bukan. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, la ni maksudnya pasti. Saya tandakan dengan tanda pangkah sebab dah ada dalam diagram. Okey, bermakna kita andaikan kita dah faham. Tengok, tadi main teka lah bagi pasti semua kan. Itu ke antara yang dah boleh agak lah tu. Okey. Kemudian fi. Fi maksudnya apa? Dalam. Saya terjemahkan dalam. Okey, dalam. Ini ditandakan dengan tanda pangkah. Sebab apa tanda pangkah? Sebab dah ada dalam diagram. Saya andaikan tuan-tuan faham. Bila ada dalam diagramnya, kita kata kita dah faham. Okey, sebab dia popular. Dia berulang banyak kali. Dia kita jumpa dia. Okey. Khusran. Khusran kita terjemahkan kerugian. Kerugian. Tuan-tuan, nak tanda apa khusran ni? Nota kaki. Nota kaki. Sebab apa? Tak biasa, tak tahu. Tak biasa dengar. Jarang Jarang jumpa Ustaz. Jarang jumpa Maknanya dekat sinilah dia kategori yang memang kita lost lah. Okey, nota kaki nombor 2. So ada berapa perkataan yang betul-betul tak faham? Setakat ni ada 2 perkataan yang betul-betul tak faham. Nak rujuk dia kena buka terjemahan. Nak rujuk dia kena tengok kamus. Nak rujuk dia kena tanya Mr. Google ataupun Ustaz Google orang kata. Okey. Okey. Seterusnya illa. Illa saya terjemahkan melainkan ataupun kecuali. Kecuali.
Kecuali. Ini saya tanda dengan tanda X juga. Pangkah Pangkah. juga. Sebab apa? Sebab dah ada Dalam dalam diagram. Diagram. ada dalam diagram. Saya andaikan tuan-tuan faham, ibu ayah semua faham. Okey, alladzina. Saya terjemahkan orang 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 yang. yang Okey. Ini saya tandakan juga dengan tanda pangkah. Sebab apa? Sebab dah ada dalam Diagram. diagram. Saya andaikan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah faham. Baik. Amanu. Amanu saya terjemahkan orang-orang yang beriman ataupun Amanu. beriman. Okey, nak tandakan dengan tanda apa kakak? pangkah. Pangkah. Kalau pangkah dia mesti ada dalam diagram, dia tak ada dalam diagram. Star. Berulang. Star dia berulang Ya. Berulang. Okey, boleh kata berulang sebab banyak ayat-ayat bunyi amanu. Ya. Okey. Kalaupun kita terjemahkan ataupun kita tandakan dengan bahasa Melayu boleh? Amanu. Iman. Beriman. Amanu, iman. Lebih kurang, boleh tak? Boleh, Ustaz, boleh. Setuju je kan? Okey, kita tandakan dengan tanda ni ataupun Baik. boleh lah. Setengah tu nak tanda bintang pun boleh sebab dia kata banyak kali berulang Ustaz. Tapi kita ambil satu sekolah, saya kata bahasa Melayu. Ni orang Melayu dah guna ni, amanu. Iman. Iman. Cuma dia cara nak sampai kepada macam mana iman kepada amanu tu dia ada cara dia lah. Step-step tu nanti kita akan belajar dalam mana? Dalam diagram warna kuning. Step-step tu macam mana daripada iman bertukar kepada amanu, itu kita akan belajar dalam diagram warna kuning. Okey. InsyaAllah. Yang paling penting kita akan tengok ni dulu. Okey, bahasa Melayu. Okey, seterusnya wa'amilu. Ini ada dua perkataan ni. Dan. Wa maksudnya dan. Okey, wa kat sini maksudnya dan ya. Dia tak sama dengan yang pertama. Yang pertama maksudnya demi. Nanti saya akan ceritalah macam mana nak bezakan. Nak terjemahkan demi ke nak terjemahkan dan, itu ada cara dia. Cara dia sangat mudah. Okey. Wa maksudnya dan, saya tandakan dia dengan tanda pangkah sebab apa? Dah ada dalam Diagram. diagram. Dia dah popular. Okey, amilu kita terjemahkan beramal. Amal. Tanda apa? Amal. Right. Amal. Bahasa Melayu. Start. Right. Bahasa Melayu. Okey, tanda right bahasa Melayu Okey. Cuma macam mana daripada beramal ataupun amal tukar kepada amilu. Itu ada cara dia. Cara dia tu dalam diagram warna kuning. Okey. Yang awal-awal kita tak belajar lagi warna kuning. Tapi tak apa, saya akan bantu tuan-tuan Amilu bahasa Melayu. Okey, as-solihat. Kita terjemahkan soleh. Soleh. Baik. Solihat, soleh. Ini nak tanda apa tuan-tuan? Right. Tanda right. Maksudnya bahasa Melayu. Betul? Orang Melayu dah guna soleh. Macam mana cara solihat kepada soleh? Itu ada cara dia, nanti kita akan belajar. Baik. Seterusnya. Wa. Watawasau. Okey, wa ni. Wa ni dia single dia single. Okey, kita terjemahkan dan. Saya tandakan dengan tanda Pangkah. sama juga pangkah. Sebab apa? Jadi Dah ada dalam diagram. dalam diagram. Okey, tawasau saya terjemahkan berwasiat ataupun berpesan-pesan. Saling. Dia ada perkataan dalam kurungan saling berpesan-pesan. Tawasau. Nak tanda dengan tanda apa tuan-tuan? Nota kaki. Tak tahu. kaki. Nota kaki Okey, saya setujulah nota kaki. Habislah Ustaz, baru nampak dah. Okey, kalau nak tandakan dengan bahasa Melayu pun boleh juga. Tanda right. Sebab tawasau ni diambil daripada perkataan wasiat. Wasiat. Kan orang Melayu sebut wasiat. Wasiat itu maksudnya pesan kan? Ya. Wasiat. Tapi macam jauh sikit lah. Dia nak pergi sampai ke wasiat, ke tawasau ni nampak macam kena panjat gunung sikit lah. Dia perjalanan dia jauh sikit. Jadi dia tak macam amilu. Amilu ni tengok seketul tu dah boleh agak lah. Goncang-goncang sikit jumpa.
Ini goncang, ketuk. Balik pecah pun macam payah nak jumpa kan. Jadi kita letaklah nota kaki ya. Okey, tawasau. Berpesan-pesan. Okey, bil haqqi. Ada dua perkataan yang bergabung di sini sebenarnya. Sebenarnya ada dua perkataan yang bergabung. Pertama bi, yang kedua al-haq. Bi saya terjemahkan dengan. Pangkah. Okey, saya tandakan dengan tanda pangkah. Sebab apa? Dah ada dalam Diagram. diagram. Dia dah popular. Okey, al-haq saya terjemahkan kebenaran ataupun hak. Hak. Melayu. Right. Hak. Bahasa Melayu. Orang Melayu yang sebut hak pun. Membela yang hak, melawan yang Betul. batil. Hak. Orang Melayu sebut hak. Bukan incredible hak yang hijau tu lain tuan-tuan. Baik. Seterusnya watawasau. Dua perkataan yang bergabung. Saya terjemahkan semua juga. Dan saya tandakan dengan tanda apa? Pangkah. Pangkah. Sebab dia ada dalam diagram. Tawasau. Kita letak nota kaki ataupun kita letak berulang lah. Boleh? Berulang. Berulang dia berulang daripada kalimah yang sama sebelumnya. Okey, tawasau maksudnya sama juga berpesan-pesan ataupun saling berpesan-pesan. Kemudian bis sabri, dua kalimah yang bergabung di sini, satu bi, satu lagi as-sabri. Bi maksudnya dengan kita tanda dia dengan tanda pangkah sebab dah ada dalam diagram. As-sabri maksudnya sabar. Orang Melayu kata sabar. Tanda right. Tanda right. Tanda right. Right. Okey, cukup sekat tu. Ambil gambar dulu, siapa nak ambil gambar, screenshot. Ya. Lepas tu share dalam grup. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ustaz nak tanya, nak recap balik. Okay. Okey, bila kita tengok melihat kepada ayat, contoh Ustaz bagi surah Al-Asr ni. Okey, kalau Ustaz tandakan, maksudnya kita nak faham, kita nak relatekan dengan nota yang kita tengok kata ada diagram ni. Okey. Okay, bila Ustaz tanda pangkah tu maksudnya apa yang kita akan belajar pasti akan kita akan refer, so memang ada rujuk apa yang dalam pusat ni. Okay, yang kedua yang berulang tu maksudnya dalam ayat yang kita tengah belajar ni maksudnya ada yang sama berulang lah atau ada maksud lain. Okey, berulang ni maksudnya perkataan itu sama ada berulang daripada ayat sebelum, perkataan sebelum ataupun berulang dalam kehidupan kita. Okey, faham. Contoh macam kalimah yang saya bagi ni, contoh qala. Qala tu, qala Rasulullah itu kita tak payah, orang kata apa, tak payah terjemah pun kita dah boleh agak dah terjemahan dia kan. Dia tak ada dalam diagram, dia tak ada dalam bahasa Melayu, tapi kita boleh faham sebab dia berulang banyak kali dalam kehidupan ataupun dalam ayat-ayat sebelumnya. Okey. Lagi satu nak ingatkan, kita nak relate dengan Pusa punya kaedah ni. Lepas tu Ustaz kata bila kita tengok tu okey banyak dalam 1,700 maksudnya kita ni orang Melayu dah menggunakan bahasa Arab tanpa kita sedar. So maksudnya kita relatekan dengan ayat yang dalam Quran tu, kita relatekan dengan bahasa Melayu tu kita Arab, maksudnya Arab tu kita dah melayukan sebenarnya kita mungkin dalam kehidupan kita tak perasan, tak sedar. Betul puan. Okey, lagi satu Ustaz sebut pasal nota kaki tu maksudnya apa yang macam kita dengar dan kita faham ni, maksud Ustaz apa kita nak kita nak apa macam kita buat landmark ke apa maksud Ustaz dalam nota kaki tu. Nota kaki tu maksudnya contoh macam nombor 1 kan. Al-Asri. Contoh boleh letak kat sini. Al-Asri maksudnya masa. Nombor 2 khusrin, tak tahu khusrin. Ini nombor 2 kan? Nota kaki khusrin kerugian. Tulislah kerugian. Perkataan yang tak kita faham, yang kita tak faham langsung. Perkataan yang kita tak faham langsung. Dalam diagram tak ada. Mana kita Ustaz, mana kita kena rujuk kamus jugalah. Mesti rujuk kamus lah. Tapi perkataan yang mesti rujuk kamus ni sebenarnya tak banyak pun. Wan datang juga Wan ya. Alhamdulillah. Perkataan Puan Masita, perkataan yang kita perlu rujuk kamus ataupun terjemahan ni dalam Al-Quran. Saya kata dalam Quran saya tak kata dalam makalah ataupun dalam surat khabar Dalam Al-Quran ni dia bukan tak banyak. Dia tak berapa banyak lah kalau kita dipandu dengan kaedah pusat ni. Sebenarnya tak banyak. Sebab Quran ni dia mengulang perkataan yang sama je sebenarnya. Oh, dia berulang-ulang ayat yang sama tu. Dia berulang-ulang tapi kadang-kadang dalam bentuk yang lain. Contoh macam ni, amilu.
Kadang-kadang amilu, kadang-kadang amila. Kadang-kadang ya'malu. Dia perkataan yang sama tapi dia berulang, dia main kat situ je. Jadi kan Ustaz, jadi lama kelamaan bila kita ulang-ulang perkataan ni, dia boleh jadi masuk ke kategori apa tu? Perkataan berulang star ke kan? Betul. Kalau kita dah ulang-ulang dia Ya. Okey, Ya. alright, okey. Lama-lama kita boleh pandai lah. Baca Quran kita faham ya. Ya, insya-Allah. InsyaAllah, So dia insyaAllah. macam ni lah kita punya ni. Dalam kepala kita letakkan macam tu. InsyaAllah. Yang tak tahu langsung barulah kita bantu dengan terjemahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Muhammad Fauzi Ustaz. Ya, daripada mana Cik Fauzi? Saya daripada Bandar Tasik Putera Rapang. Tapi saya pernah mengikuti kelas huk-huk ni lah di Serendah dulu. Oh, Tapi tak berapa, tak sempat habis. Jadi saya nak alhamdulillah kalau Ustaz buka kelas macam ni saya berminat untuk sambung lah. Tapi Ustaz kalau boleh Ustaz boleh ajar tak dalam segi kita fahamkan dalam diagram dulu. Sebab apa diagram sebenarnya kita tak berapa faham lagi. Apa istilah istina, apa istilah nida, apa istilah huruf jar. Apa ni diagram ni warna ni diagram ni saya sudah ada. Tapi itu banyak kita tidak faham lagi dari segi istilah-istilah diagram ni. Kalau boleh semua dalam diagram ni kita belajar, kita fahamkan dulu, baru kita boleh bawa pergi ke depan lagi lah Ustaz. Saya rasa itu bagi saya nak fahamkan apa istilah-istilah ni dulu. baik. Ustaz. Masih pagi saya nak respon sikit. InsyaAllah Ya. kelas kita, kalau kita buka kelas ni, sesi pertama, sesi kedua, sesi pertama, kedua dan ketiga, insyaAllah kita akan huraikan dulu istilah-istilah yang ada kat sini. Tapi diagram tu nak dapat mana Ustaz? Itu kena belilah. Wan beli akan lah. Supaya boleh bersama dengan Ustaz. Sebab apa kita jauh-jauh. Jadi takut tak sempat dengan benda tu dapat kita nak belajar Ustaz dah mula. Macam tu. Okey. Hello? Nampak nombor telefon kat atas Boleh WhatsApp dia. Bagi tahu dia kata Tak nampak Ustaz. Tak nampak, tak tahu kenapa. tak nampak. Sebab dia keluar gambar orang sebab mungkin tak tahu lah Okey, macam ni. kenapa. Sebelum Ni baru nampak. okey, sebab bila saya bercakap memang akan keluar muka saya. Bila orang lain bercakap, nama orang yang bercakap tu akan keluar. Ustaz. Cara dia tuan-tuan, perempuan, ibu ayah sekalian kena double klik dekat handphone tu, dekat muka saya ni double klik. Tekan 2 kali supaya muka saya je kat situ. Wah macam nak menayang pula kan. Ustaz, masih tetap ada gangguan. Ustaz. Cakap. Ustaz, memang Ya. betul Ustaz. Dalam setiap kali Ustaz bagi penerangan, sebab kami sesemua dalam kelas ni faham dan kami pun memang biasa menggunakan online untuk kelas ni. Tapi untuk kelas Ustaz ni mungkin Ustaz kena semak balik dengan admin yang bantu ni. Sebab bila Ustaz cakap akan keluar gambar simbol simbol macam orang. Macam orang tu Ustaz, dia mengganggu sebab kami akan sentiasa menekan skrin dan memang mengganggu. Ustaz punya penerangan, okey, kami juga faham dan kami enjoy lah maksudnya hari ni. Cuma untuk ini Ustaz kena alert, betulkan. Apa benda ni yang menyebabkan dia keluar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Tekan yang button nombor 2 tu, nanti keluar gambar Ustaz. Awak tekan 2 kali, akan tetap nampak skrin muka Ustaz je. Muka orang lain takkan nampak. Tapi itulah kita ni pakai handset, jadi dia tak Pakai keluar handset lah. Pakai handset pun boleh buat. Akan nampak satu muka Ustaz je. Muka orang lain tak pakai nampak. Jadi Masalahnya macam ni. Banyak. Nampak muka saya. Pergi dekat skrin tu, double klik dekat saya. Tekan macam tu. Double klik. Ustaz Double klik dekat muka saya, nanti dia akan kekal muka saya. Siapa bercakap pun saya lah yang akan keluar. Saya dah buat macam gitu pun akan kekam. Ustaz, dia tak jadilah Ustaz. Tak jadi Takkan ada yang kat bawah tu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu, yang ada dot-dot tu, awak tekan yang nombor 2. Awak WhatsApp ada dekat chat ada.
Tengok dekat ruangan chat. Ya. Dah tekan pun dia masih keluar lagi gambar simbol apa kaki. Okey, tak apa macam ni puan. Okey, saya bercakap nanti saya macam mana nak buat? Saya mutekan yang lain. So insya-Allah akan keluarkan nama muka saya lah. Ya sebab sistem Zoom ni siapa yang bercakap akan keluar muka dia. Jadi kecuali kalau masing-masing setting dekat handphone masing-masing, masa saya bercakap ni double klik dekat saya punya skrin, nanti akan kekal lah muka saya. Siapa bercakap pun dia akan tengok nampak muka saya je. Double klik, dia kena cepat-cepat sikit kalau pakai handphone. Boleh Ustaz, macam tu setuju. Tak payah tunjuk muka student, muka Ustaz je tak apa. Keluar Okey. jugalah. Tapi dia Tak apa boleh lah. juga Ustaz. Tak apa, boleh. Dia kena berlatih banyak kali sikit. Dayang, dia Ya. tak sama dengan kelas kita Dayang. Itulah sebab dia kita biasa guna Zoom ni tapi dia Okey, tak apa, nanti saya cuba semak dekat setting saya ni. Kod-kod boleh kekalkan muka saya je dekat tuan-tuan punya skrin, boleh? Terbaik tu Ustaz, terbaik. Okey, nanti biar saya semak dekat skrin saya, dekat setting saya Okey, boleh? Boleh Selesai Okey, Okey, Baik. tak apa, cukup. Okey, Ustaz. sekarang ni ada soalan lain tak? Ustaz, kalau kelas lagi bila Ustaz? Dia seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke? Okey, sekarang ni saya akan terang yang tu pula. Sekejap Ustaz. Ya. Saya minta izin Ustaz kalau Ustaz boleh bagikan sedikit perangan perbezaan antara waw sumpah dengan waw ada tu. Sikit je pun jadilah. Aduh. Okey. Saya akan dia makan masa sampai 15 minit juga tu. Okey, sekejap. Sebelum saya pergi kepada pertama, saya akan pergi kepada waw sumpah dengan ni kan. Yang keduanya saya akan pergi tentang kelas kita, dan yang sebelum pergi kepada dua benda tu, saya nak terangkan dulu. Sebenarnya tak habis ni. Betul. Okey. Selesai Kita biar dulu. Sekarang ni kita buat kiraan berapa kalimah yang kita andaikan kita dah faham. Yang nota kaki sahaja kita letak tepi, maksudnya yang nota kaki sahaja yang kita kata kita betul-betul tak faham. Okey? Yang lain tu kita andaikan kita faham. Hatta yang popular pun yang kita kata dalam diagram kita ni, walaupun sekarang tak faham lagi, saya nak kata tuan-tuan andaikan tuan-tuan faham, sebab tuan-tuan akan jumpa kalimah ni setiap kali kita belajar, insya-Allah bila kita praktis. Baik. Kita kata atau kita bilang sama-sama berapa kalimah yang kita andaikan kita dah faham. Satu. Sebenarnya kita tengok ada berapa kalimah semua dalam surah Al-Asr ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kalimah. Ada 21 perkataan dalam surah Al-Asr. Kita kata 21. Yang kita betul-betul tak faham berapa? 1, 2, 3. Hanya 3 kalimah yang kita tak faham. Yang lain tu kita andaikan kita faham dengan kaedah pusar ni. So 21 tolak 3 berapa? 18. 18. Ya. 19. 19 ke 18? 19. 11. 18. 18 perkataan Ya. Betul. 18 perkataan yang kita sebenarnya dah faham daripada surah Al-Asr. Daripada 21. Kalau kita tukar kepada peratus, berapa peratus kita dah faham? 85. Hampir 85 lah. 85% lah lebih kurang Ya, insyaAllah. 85% banyak ke sikit ibu ayah sekalian? Banyak tu. Tapi saya walaupun banyak, saya nak mohon tuan-tuan nak belajar bahasa Arab ni dia kena istiqamah lah. Istiqamah, betul Ustaz. Kalau tengah-tengah tu dia rasa malas, dia rasa macam tu, kita kena lawan sikit. InsyaAllah.
Kalau kita tak lawan sampai sudah kita belajar, dia akan jadi sekat jalan je lah. Sampai 3-4 sesi, alamak malas lah. Dah lepas. Nanti bila ada sesi pradengar lain, kita join lagi kan. Lepas tu masuk 4-5 sesi, berhenti pula. Sampai sudah kita takkan tamat lah. Jadi kelas ni kita akan jalankan secara online sahaja. Hari Kalau dah habis pandemik COVID-19 ni pun, kelas ini tetap akan berjalan secara maya macam ni lah. Sebabnya apa? Sebabnya tuan-tuan yang berkumpul kat sini daripada daerah yang berbeza, negeri yang berbeza, mungkin ada daripada Singapura pun ada, saya jangka ada. Jadi kalau kata dah habis COVID-19, tiba-tiba kita kata ustaz kita buat kelas bersemuka lah. Itu takkanlah daripada Singapura nak terbang setiap minggu lah. Dapatlah jauh ustaz. Kalau Ustaz, macam ni okey lah. Ustaz ada berapa sesi semuanya Ustaz? Okey, kelas kita ni saya padam dulu, saya akan terangkan tentang kelas kita ya. Boleh? Boleh Ustaz. Ada soalan lain tak? So far tak apa, teruskan dengan Ustaz punya agenda hari ni. Nak tahu berapa kali hari apa ustaz? Okey, agenda saya. Okey, kita punya kelas kita ni akan berjalan setiap hari Rabu. Alamak, Rabu. Okey, setiap Rabu jam 8:30 pagi hingga 10:30. Pagi ustaz. Alhamdulillah pagi. Ustaz boleh pukul 9 tak Ustaz? Saja je lah pukul 9 boleh Ustaz. Sebab apa ya? Pukul 9 boleh Ustaz, 9. Mesti ada kelas lain ya? Oh okey. Ustaz. Ya. Oh ya ke? Saya memang asalnya nak mula pukul 9. Kalau saya mula pukul 9, kita akan habis pukul 11. Puan-puan okey ke? Tapi ustaz selesa macam hari ni lah ustaz, pukul 9 kita tak terkejar sangat. Okey, saya mula pukul 9. Tak ada masalah. Saya pun selesa macam hari ni Ustaz. Jalan. 9 pagi sehingga 11 pagi. Okey. Ini masa kita. Okey ustaz. Boleh ustaz. Okey, satu. Yang keduanya, setiap Rabu kita ada beberapa sesi, kita akan ada 32. Orang apa? Enggak lain. Orang buat macam sedap ayam. Saya mute. Okey, saya mute all. Okey, kita ada 32 sesi. Setiap sesi ada 2 jam. Okey? Jadi kita punya yuran RM 100 untuk setiap 4 sesi. RM 100 untuk setiap 4 sesi. Dulu kita punya yuran 150. Tuan Haji Ahmad, Tuan Haji Fauzi Ahmad mungkin biasalah 150. Tapi sebab kita buat online. Ya betul Ustaz. Sekarang ni kita buat 100 sebab online. Yuran kita 100. Kalau ikut 100 ni total cost dia 800 lah. Total cost sampai 32 sesi 800. Tapi kita tak. Tuan-tuan jangan bayar 800 macam ni terus. Tuan-tuan bayar 100 setiap 4 sesi. Setiap sesi bayar 100. Okey. Kemudian kelas kita akan online, Zoom. Dan ada rakaman. Rakaman ni kita akan masukkan dekat mana? Dekat channel Telegram. Okey, channel Telegram. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian kena install Telegram lah. Saya akan bagi link nanti. Tuan-tuan klik join je. Join. Nanti tuan-tuan akan terus sampai ke channel Telegram kita ni. Di situ semua rakaman kelas kita yang kita akan adakan setiap minggu akan kita kumpulkan kat situ.
Jadi tuan-tuan setiap minggu belajar secara online macam ni. Kemudian ada hari yang tuan-tuan free kosong, bolehlah ulang kaji dengan rakaman kelas kita tu. Kan? Boleh ulang kaji sekali tengok, 2 kali tengok, sampai muntah lah tengok muka saya. Kan? Kita pulanglah tengok. Kita akan kongsikan di channel Telegram. Okey. Okey, macam mana nak sertai kelas ni? Kita ada grup WhatsApp kita tu yang sekarang ni, grup WhatsApp kita tu kita tak akan kumpul kat situ lah sebab saya kira tak semua ahli grup yang akan join kelas kita hari ni. Jadi saya akan buat satu senarai nama. Tuan-tuan yang nak join kelas kita ni, tuan-tuan boleh tulis nama. So daripada nama tu saya akan buat satu grup WhatsApp yang baru. Daripada grup WhatsApp yang baru itulah itu finalize kita punya ahli kelas kita, peserta kelas kita ya. Jadi tuan-tuan tulis nama dan juga nombor telefon. Nama dan juga nombor telefon dekat yang saya akan bagi dalam grup kita yang sedia ada ni. Tuan-tuan tulis nama, nombor telefon, nama, nombor telefon. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Nak tumpah tanya sikit. Silakan. Ada tak waktu selain daripada tu untuk orang yang bekerja macam saya? Macam mana ada tak waktu selain daripada pagi? Okey. Saya sendiri, saya peribadi buat masa ni saya tak buat kelas malam lah. Sebab saya malam-malam pun ada kuliah maghrib saya dekat masjid-masjid. Kecuali sekarang lah sebab sekarang ni memang tak ada kelas malam kan. Saya tak ada kuliah maghrib sebab masjid semua tutup. Tapi bila dah buka masjid balik ni, saya ada kuliah maghrib. Jadi saya tak boleh buat kelas malam. Saya akan cuba tanya. Sabtu ada tak Ustaz? Sabtu Jumaat atau Sabtu sebab Johor kan cuti Jumaat Sabtu. Ya. Kalau Jumaat, saya ada kelas hari Jumaat. Tapi kelas tu dah lama dah berjalan. Kelas tu dah hampir separuh. Sebab benda ni memang dalam sebelum ni saya dah pernah hadir ada seminar ustaz yang pengasas tu buat dekat tempat saya. Memang masa tu nak join semua dah penuh sebab tempat pun dia buat masa tu perjumpaan macam kelas biasa. Jadi saya tak boleh hadir sebab dia buat pun hari waktu kita bekerja. Jadi saya tak dapat join. Memanglah niat tu memang nak belajar lah, minat lah benda ni. Saya pun dah belilah dia punya yang kaedah pusar tu. Tapi masalahnya tak boleh nak join sebab masa tu yang tak sesuai dengan kita yang bekerja ni. Macam frust jugalah kalau tak dapat, kita tak dapat nak attend benda ni, benda yang bagus kan. Jadi macam tak tahu nak cakap macam mana, ada tak cara lain yang saya boleh nak join ataupun saya masuk tapi saya just record bila time waktu bekerja tu, jadi saya review je benda tu. Boleh tak Ustaz? Saya cadangkan macam tu lah. Puan join, mana waktu yang puan boleh tengok, puan tengok. Yang tak boleh tu, puan boleh tengok rakaman. Boleh? Boleh. Kalau macam tu boleh lah sebab saya berminat nak join benda ni. Tapi kalau macam time bekerja tu tak boleh lah. Jadi itulah nak tanya Ustaz, boleh tak saya just review je lah Ustaz punya kelas. Saya maknanya masa kelas saya tak attend tapi saya review je. Boleh? Boleh. Sebab ada memang seorang saya punya peserta cikgu sekolah. Dia join kelas saya masa PDPR dulu, kali pertama tu. Kemudian bila dah mula sekolah hari tu, dia tak dapat join tapi dia tengok rakaman. Sekarang ni dia join balik lah sebab dah PDPR kan. So macam tu lah. Kalau yang dia tak boleh tu, dia tengok rakaman. So kalau puan nak buat macam tu pun boleh. Okay, kelas saya daripada banyak juga peserta saya yang buat macam tu. Daripada Singapura pun ada. Dia dapat kerja sekarang ni. So dia tak dapat join secara online. Tapi dia tengok rakaman lah sekarang ni. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, nanti boleh tulis nama pada yang nak join pada hari Rabu. Saya tak apalah, hari Rabu lah. Hari Rabu Ustaz, bagi kes-kes yang hanya boleh review saja, adakah kita perlu daftar juga dalam grup WhatsApp yang sama? Daftar jugalah supaya saya nanti nak masukkan dalam grup baru yang betul-betul peserta. Okey. Right, terima kasih.
Okey, sama. Ada soalan lain tak? Tak ada. Boleh buka mic. Puan apa? Puan apa nama ni? Tekan mic. Ada gambar mic tu. Klik dekat tu ada gambar mic. Silakan. Silakan cakap puan. Saya dengar, saya dengar. Kelas Ustaz ni akan mula bila Oh, kelas kita akan mula pada Rabu minggu depan lah insya-Allah. Oh, okey. Rabu minggu depan berapa bulan tu? Oh, tak ingat. Tapi kita tak ada buku tu lagi Ustaz. Okey, buku tu untuk yang tak ada lagi, tak apa, jangan takut sebab apa? Saya akan share skrin macam tadi untuk yang tak dapat buku lagi lah. Sampailah masuk bulan yang kedua, masa tu saya andaikan semua dah dapat buku lah kot. InsyaAllah. Jadi sesi pertama minggu depan, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, insya-Allah saya akan share skrin macam yang saya buat tadi. Bayaran Ustaz, bayaran? Bayaran inilah. Macam nak bayar tu macam mana? Oh, nak bayar. Nanti saya akan kongsikan nombor akaun Akademi Bahasa Arab Hud. Dia ada akaun dia. Nanti Ustaz masuk dalam WhatsApp lah. WhatsApp Dia yang bukan akaun saya, akaun Akademi Bahasa Arab Hud. Saya bekerja je. Saya mengajar saja. Bayaran semua bayar dekat akaun ni, tapi makluman bayaran tu maklumkan dalam grup kita nanti, grup yang baru nantilah. Maklumkan receipt dia dan juga nama dia. Semua nanti saya akan bagi tahulah dalam grup kita nanti insya-Allah. Okey, cukup setakat itu. Kita punya sesi taklimat pendengar kita pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan boleh PM saya dalam ni ataupun boleh tanya dalam grup. Nanti saya akan buat senarai nama yang nak menyertai kelas kita ni. Boleh tuliskan nama dengan nombor handphone. Saya akan pindahkan nama-nama peserta yang nak join tu ke dalam grup yang baru. Okey? Baik. Habis wow sumpah dengan wow tu tak boleh jawab Ustaz Okey, saya jawab sekarang. Okey, siapa yang ada kerja nak keluar boleh. Siapa yang Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang nak keluar boleh. Kalau ada kerja lain nak keluar boleh. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, wow sumpah dengan wow apa ni? Wow apa tadi? Wow sumpah dengan wow apa? Okey, wow. Okey, wow ni tuan-tuan, dia semua baris atas lah dalam Quran, semua wow baris atas. Dia ada wow namanya wow taukid, wow sumpah, wow sumpah. Dan dalam istilah Arabnya dikata wow qasam. Bukan qasam al-qasam lah. Ataupun dipanggil wow taukid. Okey, tak apalah. Ni wow sumpah. Kita nak terjemahkan wow sumpah ni, kita terjemahkan dia demi. Okey. Sekarang ni kedudukan dia kat mana? Kedudukan dia di awal surah. Contoh macam wadduha, wasyamsi waddutu, demi waktu duha, wasyamsi demi matahari, wassama'i wattariq demi langit, kan? Itu semua duduk di awal surah. Okey. Yang keduanya waw apa? Waw ataf namanya. Waw ataf maksudnya waw penyambung. Wow penyambung. Dia penyambung ayat ke penyambung cerita macam itulah. Saya dan Muhammad pergi ke kedai. Itu dan. Terjemahan dia apa? Terjemahan dia dan. Okey. Terjemahan dia dan. Dalam bahasa Arab, wow penyambung ni namanya ataf. Ataf. Okey, kedudukan dia kat mana? Kedudukan dia di Ustaz, saya minta bateri dulu bateri dah low. Ya. Saya nak keluar dulu, bateri saya dah low. Okey, baik. Jumpa insya-Allah. Rekod nanti. Okey. Tapi saya nak rekod nanti nak rekod dia. Okey, saya je WhatsApp. Maaf Ustaz, tinggal 5% dah. Okey, sorry. Okey, kedudukan dia kat mana? Kedudukan dia di tengah-tengah ayat.
Di tengah-tengah ayat. Saya dan Azrin pergi ke kedai. Saya dan Normala belajar. Contohlah. Contoh kan. Dan ya. Kemudian ada satu lagi wow yang popular juga, yang terkenal juga. Namanya, ini saya tulis kat sini lah. Namanya wow permulaan. Permulaan. Ataupun dalam bahasa Arab disebut wow Istinaf, nampak? Istinaf, Istinaf. Kita terjemah dia dengan terjemahan dan juga. Dan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu lama, dia akan tulis dan bermula. Dan bermula. Dalam bahasa Melayu lama, kalau biasa dengan kitab-kitab tua kan? Ya. Dia sebut dan bermula. Itu maksudnya apa? Wow istinaf. Okey. Kedudukan dia kat mana? Kedudukan dia di awal ayat. Di awal ayat. Ini di awal surah Di awal surah. Kepala surah tu. Ini surah Quran lah, bukan surah. Ini di awal ayat. Di awal ayat Al-Quran kan kita baca ayat kedua contoh kita jumpa dia. Ataupun ayat ketiga ke. Itu di awal ayat. Okey, ada wow lagi tak? Kalau ada kita terang lagi. Okey, wow ataf, wow. Tak ada lah. Boleh? Siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar, nanti kongsi dalam grup kita. Boleh manfaat. Contoh Ustaz, ayat apa ni awal ayat tu macam mana Ustaz? Yang awal ayat tu contoh dia macam mana? Contoh awal ayat Sekejap saya tengok dalam Quran. Sekejap. Saya tak mau teka nanti berdosa pula kan. Kita tengok Okey. Dah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, boleh tengok surah Ibrahim ayat yang keempat. Ayat keempat, ayat kelima. Muka surat apa Ustaz? Muka surat 255. Ayat ke berapa Ustaz? Ayat keempat dan juga ayat yang kelima. Kepala ayat lah. Ya. Jumpa tak? Allah Ta'ala berfirman, saya baca Wa ma arsalna wa. Jumpa tak wa tu? Ya, jumpa. Wa ma. Okey, wa itu waw istinaf. Ini waw istinaf. Maksud dia dan juga, tapi dan bermula. Dia duduk dekat awal kan? Tapi awal ayat. Okey, kita bagi contoh waw ataf. Contoh waw ataf Contoh waw ataf. Surah Ibrahim juga, cuba tengok ayat yang ke-9. Surah Ibrahim juga, cuba tengok ayat yang ke-9. Jumpa tak? Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Kaum Nuh, kaum 'ad dan kaum Thamud. Kan? Kaum Nuh dan kaum 'ad dan kan? Dan ataf. Dan ataf. Boleh? Boleh. Okey, cuba tengok, kita ambil contohlah sebab dah halang kita buka kan. Halang kita rajin ni, kita cuba buka surah Ad-Duha, muka surat 596. Ini surah yang biasa kita baca. Muka surat 596 Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wa. Demi waktu duha. Itu di awal apa tu? Di awal surah. Itu di awal surah, maksudnya demi waw sumpah. Okey, cuba buka muka surat sebelumnya. Muka surat sebelumnya, muka surat 595.
Wasyamsi wa duhaha. Tengok. Wasyamsi, demi matahari. Okey. Waw yang pertama tu wasyamsi. Waw itu waw apa? Waw sumpah. Sebab di awal surah. Waw yang kedua wa duhaha. Waw itu waw apa kakak? Waw sumpah. Ataf. Waw yang kedua tu waw ataf. Wasyamsi. Wasyamsi, waw itu waw sumpah. Wa duhaha, waw itu waw ataf. Kalau walaili tu ya Ustaz, kalau walaili idza yaghshaha tu itu pun waw sumpah ke apa? Ya, kalau yang bawah tu walaili idza yaghsha wa walaili. Itu waw sumpah juga. Oh, okey. Waw sumpah. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Ya. Kalau ikut yang Ustaz terang ni, apa yang saya nampak lah, kalau nak bagi untuk ingatan lah, terutama saya yang tak berapa faham bahasa Arab ni, saya tengok Ustaz terang istinaf ni, taukid ni dengan waw ataf tu, saya nampak dia ada perbezaan dia. Kalau dia berjumpa alif lam, dia akan jadi waw taukid. Betul tak Ustaz? Dia jumpa alif lam, dia akan jadi waw taukid. Kalau dia tak jumpa alif lam, dia akan jadi waw ataf ataupun waw istiqnaf tu. Ada tak macam itu? Tak juga. Tak juga ya. Dia akan ada jumpa. Dia ada juga akan jumpa yang tak jumpa alif lam ya. Kalau waw sumpah, waw sumpah Kalau waw sumpah, kalau waw sumpah boleh dikatakan dengan macam teori yang puan sebut tu boleh lah. Kalau waw sumpah. Boleh pakailah sikit teori tu. Formula tu boleh pakai. Tapi kalau waw ataf, formula tu tak. Dia tertolak sikit lah. Mana tapi kalau waw sumpah tu dia kemungkinan dia banyak jumpa alif lam lah. Betul. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey puan, saya minta maaf saya tak boleh lebih daripada pukul 11 sebab saya ada kelas lain yang perlu saya kendalikan. Terima kasih sebab bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Saya akan buat senarai itu, nanti puan-puan boleh tulis nama dan nombor telefon insyaAllah. Okey. Siapa yang nak rakaman boleh minta. Okey, kita akhiri dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wazidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. جزاك الله خير. وإياكم.